Majlis diteruskan dengan mempersilakan pembidato keempat, iaitu Nur Eliza binti Umar dari SMK Buyung Adil dengan tajuk Pidato Kesan Pembelian Barangan Buatan Malaysia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung penghargaan buat koordinator terbicara, kombinasi DIF Kehakiman yang sentiasa menjunjung prinsip keadilan, DIF kehormat yang dihormati, seterusnya warga Dewan Celik Minda sekalian. Selamat bertemu dan sambutlah salam satu Malaysia daripada saya. Di desa, di bandar ataupun di kota, guna pakai barangan kita. Galak membeli, galak memakai, ekonomi kita pun turut berkembang. Cintailah barangan Malaysia, lambang jati diri bangsa. Hadirin sekalian, Datuk Siti Nurhaliza pun suruh kita membeli barangan buatan Malaysia. Untuk apa ya? Dan apa kepentingannya? Maka pada hari ini, saya ingin membawa anda semua untuk kita sama-sama memahami dan mendalami mauduk bicara saya yang berbunyi kesan pembelian barang buatan Malaysia terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sebelum langkah mengatur gerak, sebelum kata menyusun bicara, izinkan saya untuk melakukan pendefinisian terhadap mauduk bicara saya. Pembelian merujuk pada kuasa beli pengguna yang tidak terhad di mana pengguna mempunyai kebebasan untuk memilih atau membeli apa saja barangan. Barangan buatan Malaysia pula adalah barangan yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat yang dipelopori oleh anak-anak watan, manakala ekonomi pula membawa konotasi mengurus sumber negara. Maka tajuk saya pada hari ini berkehendakkan saya untuk berbicara tentang kepentingan-kepentingan pembelian barang buatan Malaysia sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi negara. Justru tiga kata kunci akan kita telusuri bersama. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi. Pertama, bagaimana pembelian barang buatan Malaysia mampu mengelakkan pengaliran mata wang negara kita ke negara luar? Analoginya cukup mudah. Andaikan saja kerajaan kita sebagai ibu kita. Ibu kita berniaga pisang goreng di hadapan rumah. Setiap hari ibu akan memberikan wang belanja sekolah kepada kita. Jika kita membeli pisang goreng dari ibu kita sebagai bekal ke sekolah, maka wang yang ibu kita beri akan dapat kembali kepadanya. Wang tersebut dapat digunakan sebagai pusingan modal untuk menjual pisang goreng. Namun, jika kita membeli pisang goreng dari jiran sebelah, maka wang yang ibu kita beri akan mengalir masuk ke jiran sebelah. Begitulah juga halnya dengan kerajaan kita. Melalui analogi yang mudah ini, kita dapat lihat betapa pentingnya pembelian barang buatan Malaysia terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi. Kedua, bagaimana pembelian barang buatan Malaysia mampu menggalakkan perkembangan industri tempatan. Suka untuk saya menggunakan analogi bagi memudahkan fahaman hadirin dan hadirat sekalian. Lihat saja perkembangan kamera DSLR yang mempunyai berbagai versi yang tersendiri. Walaupun dunia kini sudah dipenuhi dengan banyak model kamera kompak, namun fenomena DSLR makin menjadi-jadi dan keluarannya sentiasa diperbaharui dari hari ke hari. Hakikatnya, jika kita memilih untuk membeli barangan buatan Malaysia, berani untuk saya katakan dengan tegas bahawa barangan tempatan akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan barangan dari luar negara. Maka di sini kita dapat lihat betapa pentingnya pembelian barang buatan Malaysia mampu mengembangkan industri tempatan. Justru hadirin dan hadirat sekalian, kuasa beli di tangan anda. Tanyalah diri, telusuri isi-isi saya tadi. Hadirin dan hadirat yang dekat di hati. Ketiga, kita perlu bermuhasabah diri, menilai krisis ekonomi yang pernah melanda negara pada episod Mimpi Ngeri tahun 1997. Krisis negara Asia yang bermula di Thailand dan kemudiannya telah merebak ke Malaysia telah memberikan impak yang besar kepada negara-negara yang terlibat. Negara kita buat pertama kalinya telah memperdagangkan mata wang negara pada nilai terendah iaitu RM5 kepada $1.
Nilai saham Malaysia turut jatuh sebanyak 40%, manakala pendapatan per kapita pula turun daripada $5,000 kepada $4,000. Saya ambil contoh negara Korea Selatan dan Jepun. Kedua-dua negara ini telah menerima bantuan daripada IMF ataupun dikenali sebagai International Monetary Fund yang telah memberi ruang kepada IMF untuk campur tangan di dalam urusan kerajaan. Menyedari akan risiko ini, bekas Perdana Menteri kita yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah menolak tawaran sebanyak $17 bilion daripada IMF. Beliau telah memperkenalkan kempen Expo Cintailah Malaysia pada tahun 1998 sebagai salah satu kesinambungan daripada kempen Belilah Barang Buatan Malaysia pada tahun 1984. Walaupun langkah lain seperti penubuhan National Economic Action atau NEAC dilihat sebagai faktor untuk memulihkan ekonomi negara, namun kempen Belilah Barang Buatan Malaysia dilihat telah membantu dan menarik minat masyarakat untuk membeli barangan tempatan. Ekonomi negara kemudiannya telah pulih dan dapat berdiri seperti sedia kala. Nah, sekarang kita dapat lihat betapa pentingnya pembelian barang buatan Malaysia sebagai tunjang kepada ekonomi negara. Tuntasnya hadirin dan hadirat sekalian, adakah kita mahu menunggu krisis ekonomi terjadi sekali lagi dan baru kita mahu mengubah tabiat kuasa beli diri? Taat setia kita pada negara tidak hanya ditumpahkan melalui darah, tetapi bagaimana kita menyumbang kepada keutuhan ekonomi, membantu negara, memajukan negara, seterusnya mengibarkan gemilangnya bendera Malaysia di pentas antarabangsa. Akhir kata, sama-samalah kita menjadi pengguna yang bijak, rakyat yang bijak bersama pemimpin memimpin pembangunan ekonomi negara. Sekian, salam permisi, Sri Kandi Ekonomi mengundur diri. Mohon pembidato terus berada di atas pentas untuk menerima soalan spontan daripada Ketua Hakim. Okey, soalan saya ya, pada pendapat anda, adakah kempen yang dilakukan oleh kerajaan dalam media-media masa terhadap belian barangan Malaysia itu mencukupi? Terima kasih kepada Tuan Hakim yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bunga ini bunga palsu, tetapi semangat saya tidaklah palsu. Dengan niat menyampaikan ilmu, boleh disemai di dalam pasu. Bukannya jin, bukannya hantu, tetapi sering mengganggu kotak kutu, membuatkan kepala saya tergaru-garu. Apakah jawapan yang perlu diberikan sedangkan ia masih lagi terbuku? Soalan Tuan Hakim, apakah peran kempen pembelian barang buatan Malaysia mencukupi? Di sini saya cerakinkan kepada dua fokus bicara. Apabila melakukan sesuatu itu perlulah secara berterusan. Daripada apa yang saya lihat secara mata kasar saya, kempen tersebut hanyalah dilakukan secara bermusim dan secara bahasa kasarnya hangat-hangat tai ayam. Melalui pandangan saya, kerajaan haruslah mengambil inisiatif dengan mengadakan kempen pembelian barangan buatan Malaysia secara berterusan dan tidak hanya bermusim. Hal ini kerana jika pembelian barangan buatan Malaysia tidak disokong oleh rakyat Malaysia, kemungkinan krisis ekonomi negara kita akan terjadi sekali lagi. Jika kita sebagai rakyat Malaysia tidak menyokong dan membeli barangan buatan Malaysia, siapa lagi yang diharapkan untuk membeli barangan buatan Malaysia? Tepuk dada, tanya selera. Kedua, mengubah mentaliti diri sendiri. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi, hari ini berapa ramai di kalangan kita yang masih mengagung-agungkan barangan dari luar negara? Lihat saja jam tangan anda, apakah anda masih memakai barangan dari luar negara? Kasut anda, baju anda, seluar anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menunjukkan taat setia kita kepada negara dengan menyokong dan membeli barangan buatan Malaysia. Sekiranya kita membantu kerajaan, hal ini dapat mengelakkan pengaliran mata wang negara kita ke negara luar. Apabila pengaliran mata wang kita berterusan di dalam kerajaan, maka pembangunan yang pesat, penambahbaikan prasarana akan dapat dibangunkan untuk kemaslahatan negara. Akhir kata, sama-samalah kita menjadi rakyat yang bijak, pengguna yang bijak.
menyokong barang buatan Malaysia. Saya tinggalkan anda dengan pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Sekian, salam permisi. Sri Kandi Ekonomi mengundur diri. Demikianlah tadi persembahan pidato oleh saudari Nur Eliza binti Omar dari SMK Buyung Adil.